Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya, Yupis. To all my friend, kepada kawan-kawan sekalian, mesti ramai orang yang dah breed ikan kan. Bila dah breed ikan, ikan tu bertelur dan dia menetas. Bila dia dah menetas, kita garu pala nak cari makanan ikan kan. Kita nak cari kutu ayak lah, kita nak cari apa dia tu, info suria lah, info suria tu. Kita nak cari, kita nak buat apa, telur putih ke telur kuning ke telur rebus lah kan. Macam-macam cara. Jadi kita dah gelabah kan. Ikan dah menetas, lepas tu nak pergi makan apa. Jadi saya dah beri ikan, baru-baru ni saya beri ikan. Lepas tu saya terlupa nak buat makanan dia. Saya terlupa nak buat BBS, saya terlupa nak buat info suria awal-awal, dan saya lambat untuk cari kutu ayak. Jadi fry saya banyak jugalah yang mati. Takziah lah untuk diri sendiri. Untuk selesaikan masalah ni di masa depan, saya nak share perkongsian saya cara untuk buat info suria menggunakan beberapa jenis air dan bahan. Yang pertama sekali, yang paling mudah, yang paling orang kata selamat dan bersih lah nak bagi kat fry kita ni adalah kita menggunakan air pati ketapang. Okey, kita gunakan air pati ketapang air pati ketapang, 100% air pati ketapang. Okay, cara pertama adalah kita menggunakan daun pisang dan juga air pati ketapang. Pati ketapang yang dah direndam selama 7 hari ataupun lebih 7 hari. Okay, daun pisang kering Daun pisang kering ni hampa basuh dulu, yakni bersih. Lepas tu dah boleh dah untuk teruskan cara pertama ni. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah perkara yang mudah. Air ketapang ni, penuh bekas ni, daun pisang letak dalam, rendam dalam pati ketapang. Letaklah 2-3 kan. So nanti dalam 3-4 hari info suria akan timbul. Result dah kita akan tengok nanti sama ada malam ni akan jadi. Malam ni kita akan check jadi ke tak. Kalau tak jadi, kita akan biar dalam 3 hari. Okey, ini adalah cara pertama. Lengkap, siap. Okey, so ini angkat, letak tepi. Ini cara yang kita rasa bersih bersih. Yang kedua adalah menggunakan air ikan. Air ikan yang telah ditapis lah, yang tak kotor sangat. Jangan ambil air kotor sangat. Air ikan yang kita nampak, oh okey lagi ni, okey lagi. Lepas tu daun pisang juga. Daun pisang. Okey, caranya adalah, cara dia adalah daun pisang yang telah dibasuh tadi, sama aja, rendam juga. Rendam. Dan rendam. So dia akan menghasilkan info suria. Okey, untuk menjadikan dia info suria ni, hampa kena letak dia dalam tempat yang gelap. Okey, simpan di dalam tempat yang gelap, tak kena cahaya matahari. Lepas tu suhu bilik jangan panas sangat. Sejuk tak apa, tapi jangan terlampau sejuk. Jangan sampai 16 darjah Celsius kan, dan jangan sampai 35 darjah Celsius. Biarlah di antara 16 ke atas dan 35 ke bawah suhu bilik. Okey, so ini adalah cara kedua. Selesai, mudah, simple. Tunggu result dia 4 hari. Cara kedua, tak tepi. Okey, sekarang ni adalah cara ketiga. Sama juga, kita perlukan air ikan yang
dah digunakan lah, air ikan yang dah digunakan. Lepas tu janganlah air ikan yang kotor sangat. Okey, diulang lagi. Air ikan jangan kotor sangat. Dan juga starter info suria ataupun dipanggil The Dot Extreme. Yang ni saya beli dekat kawan saya masa mula-mula nak breed dulu. Okey, cara dia pun mudah juga. Air ikan dan The Dot ni The Dot Extreme ni. The Dot Extreme ni, okey, dia punya rupa dia macam ni. The Dot Extreme ni, The Dot ni, The Dot Extreme ni. The Dot untuk menghasilkan info suria. Yang ni pun boleh dikategorikan sebagai cara yang bersih. Dia punya bau pun bau yang sedap. Kita bau ni pun sedap. Bau nak. Oh, boleh tahan. Macam kopi tak kopi pun dah. Macam Milo tak Milo pun dah. Okay, so apa yang kita perlu lakukan? Yang ni, bekas ni, kita tuang sikit. Satu sudu teh. Okay, saya tuang macam ni lah. Okay, 1 sudu teh dan kacau. Okay, kacau. Kacau hingga sebati. Okey, jadi dah kacau dah. Sama juga dengan yang lain. Kita kena letakkan di dalam tempat yang gelap. Okey, jadi dah siap dah. Cara yang ketiga. Jadi kita akan pergi ke cara yang keempat. Okay, cara yang keempat ni adalah cara yang paling simple, iaitu air ikan dan juga pati ketapang. So, nampak macam mana? Dua ni, air ikan yang telah digunakan. Pati ketapang ni tak digunakan lagi lah. Boleh dapatkan pati ketapang ni kat Shopee. Boleh beli kat Shopee, Lazada ke, ataupun beli kat kawan-kawan yang ada jual, ataupun kita ada buat sendiri pati ketapang tu. Tuangkan terus ya. Oh, penuh. Okey. Air ikan dan pati ketapang. Dan seperti biasa, letak di tempat yang gelap dan biarkan selama 4 hari. Mungkin kawan-kawan sekalian tertanya, nak letak tempat gelap, nak letak bawah almari ke, nak letak bawah katil ke? Ya, kalau boleh letak bawah katil, letak di almari yang gelap, ataupun paling simple sekali, paling simple hampa ambil plastik hitam. Hampa tutup. Okay, saya guna plastik sampah ni sebab saya tak ada plastik hitam. Jadi nak bagi contoh hampa guna plastik hitam, hampa tutup. Biarkan selama 4 hari. Setelah 4 hari kita buat peraman air untuk info suria, dah ada yang keluar info suria tu. Okey, jadi kita akan cek satu persatu yang mana dah keluar info suria tu, bekas mana yang dah keluar info suria tu. Jadi ini adalah bekas air ketapang bersama dengan daun pisang. Permukaan atasnya ni nampak macam kotor sikit, macam berselaput lah. Tapi kita bukan nak selaput atas ni, kita nak tengok result dia. Dah ada info suria ke belum? Okay, so kita boleh nampak kat situ dengan jelas info suria banyak. Air ni kategori bersih sebab daun pisang dengan air daun ketapang. InsyaAllah selamat digunakan. Info suria pun banyak. Okay, kita cek pula bekas sebelah ni. Okay, yang ni adalah bekas
air ikan dan juga air ketapang. So result dia tengok result dia. Okey. Tak. Macam ada benda lain yang hidup. Ada kutu. Kutu apa ni? Ada benda lain yang hidup dalam bekas ni. Air ikan dan juga air ikan dan juga air daun ketapang, pati ketapang lah. Tak ada infus suria lagi. So yang ni pula bekas yang ketiga, berselaput sedikit. Yang ni adalah dedak ekstrim air ikan dan juga dedak ekstrim berselaput. Permukaan atas ni memang berselaput. Air pun berbau sedikit. Dan okey, dah ada infus suria. Nampak tak? Okey, dah ada infus suria. Benda halus yang bergerak-gerak tu. Okey, bekas ni kita kategori berjaya. Okey, jadi bekas yang terakhir. Kita tengok permukaan atas dia ni macam ni lah, berselaput lah, berselaput. Jadi infus suria, adakah ada infus suria? Kita zoom tengok. Okey, ada kutu. Ada kutu lain yang hidup. Infus suria tak nampak tu. Okey, ada infus suria. Saya akan letak phone saya ni. Okey. Nampak bekas yang keempat ni. Bekas ikan. Dia nampak kehadiran infus suria kat situ. Air ini dikategorikan sebagai air bersih juga ya. Sebab daun pisang pun kita ada guna letak dengan dalam bekas ikan kan. Jadi nampak tu. Ada infus suria. Memang halus lah. Memang dia sangat halus. Buat sesiapa yang tertanya-tanya bagaimanakah rupa infus suria tu, macam mana kita nak nampak kan? Nampak yang ni dah buh dalam shoot tank pun hanya nampak bintik-bintik halus macam air yang kotak. Sebenarnya itu adalah infus suria. Mohonlah kita zoom ke dekat sikit, kita tengok. Okey. Zoom in. Okey, nampak tu. Nampak benda bergerak. Okey, sekali lagi. Okey. Saya akan zoom. Nampak tak? Okey, infus suria. Halus sangat halus. Zoom lagi kalau boleh. Okey. Sangat halus infus suria ni. So fry boleh makan lah infus suria tu. Tengok sekali lagi. Okay, mula kita zoom. Nampak infus suria tu halus, sangat halus. Bila kita zoom out, nak tengok betapa halusnya infus suria tu. Okay, ini adalah shoot tank kita. Nampak tu shoot tank kita. Saya zoom. Okay, nampak infus suria. Okay.
Tuh, melemak. Difusura yang tertarik dengan cahaya. Okay, cara nak bagi makan ya. Sedut. Bubuh dalam tank. Okay, cara nak bagi makan fry kita. Sedut. Dan drop. Okay. Buat pada waktu pagi dan petang. Okay. Nampak fry? Okay, see you guys. Don't forget to like, comment, share and subscribe guys. Thank you and thank you.